Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera. Saya Irwan Muhibin dan anda sedang menyaksikan Aki Show. Dan alhamdulillah hari ini episod yang ke-17 dan kita juga alhamdulillah sudah berada di pertengahan bulan Ramadan. Masya-Allah. Moga kita dapat terus semangat untuk apa kata mengekalkan ataupun lebih ni lagi kita meningkatkan ibadat kita insya-Allah di separuh akhir Ramadan ini insya-Allah. Semuanya kerana apa? Kerana kita nak gapai redha Allah insya-Allah. Dan hari ini seperti biasa segmen Kitchen Bunga dengan Teacher Jaja akan berkongsi tentang macam mana nak buat dough pasta. Dough siapa tahu dough dalam bahasa Melayu apa kan? Kita Google hari tu dia kata adonan. Lebih sesuai dough lah. Dough pasta insya-Allah. Bunga dan Teacher Jaja akan tunjukkan cara macam mana nak buat dough pasta. Dalam segmen akademi pula, Hanif dengan Abang Yus akan berkongsi tentang segalanya tentang gula. Hidup kita ni orang semua nak manis-manis kan, tapi terlalu manis pun payah juga. So Abang Yus dan Hanif akan berbincang tentang kupas macam mana kita nak menjalani hidup kita ni dengan mengawal gula lah. So dalam Aki Shop pula, Hanif ada nak kongsikan ataupun nak ketengahkan edible image kalau tak salah. Kan? So insya-Allah semua tu dalam Aki Show pada hari ini episod yang ke-17 di pertengahan bulan Ramadan. Masya-Allah. So tanpa melengahkan masa, jom kita tengok apa Bunga dan Teacher Jaja nak kongsikan tentang dough pasta. Assalamualaikum. Khabar bersama dengan Bunga sekali lagi dalam segmen Kitchen di bulan Ramadan yang mulia ini. Okay, hari ini kita dah berapa Ramadan? 13 Ramadan lah macam bulan kan. Okey. Selamat berpuasa. Bunga ucapkan kepada semua muslimin dan muslimat, moga kita mendapat keberkatan dalam bulan Ramadan ini. So moga-moga ilmu yang kita ajarkan hari ini boleh menjadi inspirasi lagi satu bekalan kita. Bekalan kita di akhirat kelak. Okey, now hari ni Bunga tak nak bercerita banyak. Hari ni Bunga nak pas dekat Teacher Jaja. Okey. Kita nak buat something kelainan. Kita tak gunakan stove, kita tak menumis, kita tak mengacau, tetapi kita mengulik menggunakan tangan. Okey, apakah gerangannya yang kita akan buat hari ini? Okey. So untuk hari ini saya akan tunjukkan ya Mak macam mana cara-cara untuk menghasilkan pasta, homemade pasta. Dulu bukan ke masa SKM kita ada ajar benda ni? Ada. Itu masa dalam satu one of the module kita ke? Tak cakap, dia bergantung pada dia ada modul pasta tapi ikut pada pengajar lah, mana yang nak ajar macam cara buat pasta pun boleh. Ikut effort cikgu tu sendiri lah. Yes, effort step cikgu tu sendiri. Okay, macam mana cara-cara hasilkan pasta ni sangat mudah. Biasanya kita tengok dekat kedai kan yang dah siap, yang ada angel hair, spaghetti, apa namanya, lepet, botai lah, apalah kan. Botai lah. Okay, macam-macam jenis pasta, terlalu banyak jenis pasta. Okay. Sekarang ni pun dah ada yang macam ABC lah. Yang untuk huruf-huruf attract untuk attract anak-anak untuk makan. Sebab apa Mak? Sebab pasta kanak-kanak ni dia dihasilkan daripada sayur-sayuran. I see. So anak-anak yang tak makan sayur-sayuran, boleh kita bagi pasta yang macam itu kan, ada astronomi lah, astronaut lah, apa benda semua. Dan untuk macam Bunga juga dulu masa kita dalam program diet, dalam banyak-banyak protein, karbohidrat macam mi, bihun, kuetiau, dia lebih prefer untuk kita ambil pasta. Sebab apa? Pasta ni kalau kita buat betul-betul kita gunakan tepung semolina. Semolina bukan salmonella tau. Kadang saya selalu sangat tertukar salmonella. Itu bakteria. Okay, untuk ni kita gunakan tepung semolina, yang mana tepung semolina ni dia mengandungi kandungan gluten yang sangat tinggi. Gluten yang sangat tinggi. Okey. Okay.
So, boleh saya teruskan? Mana kita nak dapat ni? Oh, mana kita nak dapat? Okey. Kalau nak cari tepung semolina, semolina betul kan? Semolina. Semolina boleh dapatkan di Aki Bake Mart. Aki Bake Jangan Mart. lupa kunjung Aki Bake Mart, okey? Jangan lupa. Macam-macam barang boleh kita dapat Yes, di Aki Bake Mart. macam-macam barang. Tapi kalau tak ada tepung semolina, nak guna tepung gandum pun boleh, tak ada masalah. Okey? Hari ni Caca pakai semolina ke gandum? Hari ni saya pakai tepung gandum. Tepung Sebab gandum. apa? Sebab saya tahu tepung semolina ni bukanlah senang sangat nak cari. Betul, Kadang-kadang kita busy kan dengan banyak-banyak nak layan anak apa semua. So kita gunakan tepung gandum. Sebab tepung gandum biasalah semua rumah mesti ada tepung Mesti gandum. ada, betul. Okey? Betul. So antara bahan-bahan yang kita akan gunakan ialah tepung gandum. Okey, sebanyak 2,5 cawan tepung gandum. Okey, telur. Tapi yang ini saya gunakan 1 cup sajalah, 1 cup tepung gandum dengan 1 biji telur. 1 biji telur dan juga setengah sudu besar olive oil dan garam. Setengah teaspoon garam. Dia punya bahan sangat sikit lah. Sangat sikit, simple dan mudah sahaja. Simple. Ya, betul. Okey. So boleh saya mulakan? Boleh. Aha. Okey. Okay, kita akan lakukan is tepung kat dalam ni. Kita buatlah dia kolam, macam kolam kat tengah-tengah ni kan. Okay, Kita kalau baca lotik tak ada jok, penatlah Jam. Penat. Okey. Kita masukkan telur. Okey. Sedikit Sama olive dengan- oil. betul. Ambil tuangkan. Okey. Banyak Setengah setengah ya. sudu besar. Cukup? Okey, cukup. Okey. Okey, kita masukkan sikit olive je. oil sikit je guna sebab ini untuk portion yang sikit kan. Okey. Sebab telur ni pun dah bahan cecair dia. Kita masukkan garam. Sedikit garam untuk bagi dia rasa. Dah ada rasa flavor Yes, sikit ada lah. flavour Tak adalah dia sikit. macam mild sangat. Dia Yes. Okey, kita masuk, kita gaulkan dia. sampai sebati. Agak-agak bahan cecair kita tak cukup, tak ada masalah. Kita bolehlah tambahkan dengan minyak ataupun air. Kadang kan Jam, mak teringat tau. Kalau cerita-cerita kungfu tu kan, dia letak je kat sini, kat tengah-tengah meja. Lepas tu betul. tangan dia macam gini, macam uli gini. kan? Dulu boleh lah mak, 5 kilo buat uli pakai tangan. Sekarang ni tangan kita dah tak kuat. Tak kuat. Beratus-ratus kali lipat, Beratus-ratus. beribu-ribu. Bukan beratus lagi dah, Berpuluh ribu. Berpuluh kali pap. Okey. Kita dah hasilkan. Kita dah hasilkan. Sekarang ni kita gaul sampai dia jadi dough. Okey, sekejap Tepung. Okey. Mak tahu makan je tapi Tak tahu buat penghasilan bukan. dia tak berapa lah. Tak berapa nak tahu Tak kan? berapa nak tahu. So hari ni mak belajar lah something new. Tak semestinya kita boleh, kita pandai masak, kita tahu semua benda. Yes, tak bisa. betul. So Bunga akan belajar benda baru atau kalau Bunga tak tahu, so kita akan belajar lah. Kita berkongsi Kita ilmu. berkongsi Tak ada ilmu, masalah. Tak ada masalah. Betul? Okey. Kita uni sampailah dia jadi dough. Okey. Kalau banyak ni sikit je lah. Lagi pun satu sikit pampit, je dapat. 1 kilo tepung baru RM2.10 kalau betul. yang sahur kan. Yang sahur. Pakai Banyak. sahur cantik lah dia punya dough. Dough. Pakai sahur. Okey. So agak-agak kalau dia kering kita tambahkan dengan sedikit air. Yelah kalau kita tengok penghasilan kari lipat kita kan setelah kita kaji tepung demi tepung Yes. kan hasilnya kita akan dapat sahur lah Sahur yang yang the best. the best, The betul. sahur. Kita boleh gunakan sampai titisan Titisan yang terakhir. So tak ada banyak Tak ada banyak. tak banyak wastage yang kita Yes, betul. Kita akan buang. Okay, Dulu macam kita estimate lah kalau kita pakai tepung yang biasa 500 kita guna 4 kalau 500 pieces kita akan guna 6 hingga 7 kilo kan. Betul. Tapi menggunakan sahur kita boleh gunakan kalau 600 pieces itu kita boleh gunakan 6 kilo juga. 6 kilo, betul. Hingga ke titisan terakhir, tak ada pembuangan. Tak ada pembuangan. Dough ni sebenarnya Dia bergantung kepada suhu juga yes, kan. bergantung pada suhu. Kalau suhu terlalu kering pun tak boleh, terlalu panas tak boleh, kena kipas tak boleh. Kalau aircon boleh. Aircon dough kita akan cantik. Suhu yang lembab kan. Yes, dalam suhu yang lembab. Kalau tak nanti dough kita akan kering dan tak cantik. Kita nak buat pun tak ada mood lah je kalau dah betul, dough tak ada cantik mood. kan. Mak lagi lah kalau kari pap tu nak buat, kalau dough kita tak cantik, ya lah Allah, kan? bila nak habis. Betul. Okey. So kita uni dan kita akan rehatkan dia selama 20 minit. Oh, 20 minit. 20 minit. Lama juga Yes, lah, lama. Kita
kita nak bagi dia. Alah, tapi kadang mak berjam celik dia 20 minit. 20 minit. Kadang kita dah reka buat benda lain kan. Okey, so ni kita dah kita dah siap. siap. Okey. Okay, kita tunjuk yang doh yang kita dah rehatkan. Siap, yang dah direhatkan. Okey. 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 Cantiklah Jah skin dia. Cantik kan? Cuba Jah tunjukkan sikit kalau kita tarik macam mana elastic sitting dia tu. Elastic sitting. Okey. Elastic dia tu. Nampak tak? Dia cantik, dia tak terkoyak, dia tak cepat koyak. Kalau doh yang tak sebati dia akan mudah koyak. terkoyak. Dia akan mudah okey? koyak. Elastik tu nampak So cantik. maksud dia punya gluten tu dia tak combine betul tak? Yes, Itu betul. Itu mak belajar lah. Yes. Sebab itulah kita kena restkan mak. Okey, supaya dia lagi cantik. Okey, ini yang doh dah rehatkan tadi, kita ulikan sikit. Bertahun kita buat curry puff pun belum tentu doh kita cantik je kan? Betul. Hari-hari Ada je buat kadang, doh, ada je. Ada je yang kita perlu ubah. Okey. Okey, macam mana kita nak uli kita punya doh ni? Okey, ada teknik dia. Bukan kita main uli je. Okey, macam mana kita nak guna? Kita gunakan Macam mana boleh dapatkan skin yang yang licin macam ni. Kita gunakan apa itu panggil ni? Palm. Palm tangan ni. Okey, then kita tekan jari yang ni. Tengok ya teknik dia. Okey, tolak masuk ke dalam ni. Lepas tu kita tarik ke belakang. Tutup. Tekan lagi. Ni pula tolak ke dalam, tarik. Senang. Okey? Tekan macam nak mengurut tu. Tekan. Buat lagi Jah, buat lagi sekali. Okey, kita tekan pakai palm ni, tekan. Okey, kita uli dulu. Okey, lepas tu dia jadi panjang macam ni. Apa ni? Kelengking ni kita tolakkan ke dalam. Lepas tu tarik. Tarik ke dalam. Dia ada teknik juga Jah. Yes, ada teknik. Itu kita bukan sebagai skill. Skill. Okey. Tu orang kata skill tak boleh dicuri. Yes, tak boleh dicuri. Orang boleh curi resepi, orang boleh ambil resepi tapi dia tak boleh ambil skill kita. Yes. So, kalau Bunga lah, pada pendapat Bunga, kita bagi je resepi. Betul. Tak ada masalah. Resepi orang kata ilmu Allah tu luas. So, Betul. kalau kita bagi exactly ilmu kita pun, belum tentu dia boleh curi skill kita. Yes. Kan betul? Betul. Okey, so kita taburkan sedikit tepung sebelum kita nak canai dia. Sebab apa? Untuk tak nak bagi dia melekat dekat atas kita punya working table ni lah. Sekarang ni saya dah bulatkan dia. Kita bulatkan dia macam abang botak tu, kepala abang botak. Okay, sampai kita dapat bentuk macam ni, cantik, licin kan? Okay, kita letak kat sini. Dan kita potong, kita ambil cutter. Ni namanya pizza cutter. Pizza cutter Pizza cutter ni senang. Kalau macam saya senang lah nak buat untuk potong. Ataupun kalau ada scraper pun boleh guna scraper. Tak ada masalah. Kalau tak ada pun kat rumah, boleh pakaikan pisau. Okay? So kita potong. Potong supaya kita senang untuk canaikan. Allah. Bahaya. Okay? Tapi ni jangan pula kita uli atas meja kayu je. Jangan Habis ni. selumbar kayu masuk dalam ya doh kita. Allah, hai. Dah sekejap lagi sakit perut anak kan? Okay. Tak pasal kita Tak pasal-pasal, betul? Klinik. Ke klinik. Nampak tak mak tekstur doh kita ni lembut? Sangat lembut kan? Okey. So kalau macam doh ni kita tak nak bagi dia, kalau agak-agak doh kita tu keras, kita just tambah bahan cecair sahaja. Bahan cecair. Bahan cecair. Sama ada Bahan air atau cecair minyak. itu daripada minyak ke ataupun dari air sahaja? Dua-dua pun boleh. Air Dua-dua boleh, pun minyak pun boleh. Tak ada masalah. So kata ni macam mana is kita letak sedikit demi sedikit sambil kita uli. Jangan kita letakkan sekali semua terus, nanti lembik pula jadinya. Faham? Okey. So kita canaikan. Canaikan jangan terlalu nipis dan jangan terlalu tebal. Ikutlah cerita rasa masing-masing sebab bila kita rebus nanti tepung ni tetap akan menaik walaupun kita tak pakai serbuk penaik. I see. Okey. Dia akan Okey, macam macam mana kita nak tahu tepung tu ataupun dough pasta kita telah masak? al dente. Kita boleh rasa. Kita boleh rasa bila dah rebus kan kita kunyahlah. Dia tak terlalu lembik. Mak ingat dia macam onde-onde je. Masuk bila dia dah terapung so means dia dah masak. Betul. Lebih kurang ke? Lebih kurang macam tu. Sebab ni kita buat manual kan. Okey. Kita rebus dia. So untuk buat lasagna kita buat nipis. Jangan terlalu nipis, jangan terlalu tebal. Make sure bawah ni kita taburkan tepung dahulu. Supaya dia tidak melekat. Yes, supaya dia tidak melekat. Kalau you all ada pasta machine pun you all boleh gunakan. Boleh guna. Lagi bagus. Lagi bagus. Menjimatkan masa dan juga tenaga waktu-waktu bulan puasa Yes, ni kan. betul. Penat. Ya Allah. Kadang-kadang tu
cuaca tak panas pun, tapi kita sendiri dah banyak buat banyak aktiviti. tanggungjawab yang perlu kita dah laksanakan. Betul. Kita penat, kepenatan. Kita kena simpan juga tenaga Yes, untuk kita kena menyediakan simpan. juadah berbuka puasa pula kan. Okey. Okay. So kalau macam nak pakai mesin, macam kita pakai mesin kan kan? Kita pakai mesin pula, Mesin. Okay. Kita boleh adjust lah tahap nipis mana yang kita nak. Okay. Jangan pula kalau you all tak ada mesin ni tak boleh buat ya. Tak, kita boleh roll macam tadi. Tadi So saya tunjuk. kalau kita Bunga dah ada mesin, equipment, why not kita gunakan equipment kita yang kan? ada. Yes. Okay. So, Okey. So kita roll je menggunakan roll dia. mesin. Ni terlalu nipis, so kita boleh kita boleh adjust lah ketebalan mesin. Ketebalan mesin. Betul lah. Tahap ketebalan macam mana yang kita nak Kita offkan dulu. Yang tu reverse. Oh, mesin ni dia boleh reverse kan? tak? Boleh reverse. Wow. So senang nak buat curry puff kalau macam dough tu apa orang panggil mak, terselit. Terkepit. Kita boleh reversekan dia balik. Okey, betul. taburkan sikit tepung supaya dia tak melekat. Kan senang. Itu yang penggerutu tu tepung kita tadi. Okey. Senang dan simple kan? Lagi senang pakai mesin lah. Tapi kalau tak ada mesin kat rumah boleh pakai tangan. Saya nak dia nampak lagi cantik, so saya akan rollkan dia sedikit lah supaya untuk tak nak bagi dia menggerutu-gerutu tu kan. Nampak tak, ini pun dah okey dah ni sebenarnya. Cuma saya macam nak lagi cantik kan. Saya rollkan sedikit. Tapi lebih senang lah pakai mesin. Pakai kita dah ada mesin. Kita ada mesin boleh guna lah. Kalau macam pakai tangan dia agak rumit sikit lah kan. Okay. Allah, kita ada mesin pula. Ini tadi boleh ambil. Jangan lupa letakkan tepung ya. Saya tadi lupa letak tepung so dia melekat. Kalau ada scraper lagi senang. Ada scraper lagi senang. Kalau macam ni melekat susah. Kita mesinkan balik. Melekat sebab tak tepung tadi kan. Kalau misal kata kita dah rollkan dia, lepas tu kita terus masuk dekat dalam minyak. Yes. Boleh juga dalam air. Air mendidih boleh? Air rebusan. Boleh? Boleh juga kan? Boleh. Lagi bagus. Lagi bagus. Taburkan sedikit tepung. Tadi dia melekat pula. Okey. Saya nak ajar macam mana nak buat bow tie. Bow tie. Okey. Make sure ada tepung ya kat bawah. Kalau tak tadi nanti melekat macam tadi. Okey, macam mana nak buat bow tie. Tepung memang adat lah kan kalau kita main nganduh memang penuh dengan tepung. Okey, jari kita letak dekat tengah-tengah. Kiri kanan macam ni, jari tengah macam ni. Okey, nampak? So kita slow. dia lah. Yes, kita apitkan dia. Slow. So dapatlah bentuk bow tie. Ini sebab kita buat sangat senang. Tapi kalau kat kedai tu memang nampak cantik lah pakai mesin kan. Pakai mesin. So dapatlah bentuk. Yelah, manalah tahu kalau macam Sabtu Ahad tu you all tak ada aktiviti. Kalau you all nak pergi shopping mall ke ataupun you all nak beriadah ke, mungkin agak letih di bulan puasa ni kan. So kita mengeratkan silaturahim dengan cara buat aktiviti pasta sama-sama ke. So di situ kita dapat mengeratkan lagi silaturahim antara sesama family. Yes, betul. Okey. So, itu sahaja perkongsian kita pada hari ini. So untuk next episode daripada dough yang kita buat hari ini, Bungah pula akan menghasilkan menu daripada skin pasta kita. Apakah resepi yang Bungah nak ajar? Itu kena tunggu. Yes. Jadi di episod akan datang, Bungah juga akan kongsikan cara penyediaan
2 jenis pasta. So kena tengoklah dua episod yang akan datang ni. Semoga ia memberi manfaat kepada semua. Kalau misal kata you all nak cari menu selain daripada menu yang sedia ada Melayu punya style, so kita tune sikit, ubah tune kita kepada makanan western pula kita. Cita rasa, ubah cita rasa. Ubah cita rasa. Okey, itu saja perkongsian Bunga. Kami nak siapkan pasta kita untuk berbuka puasa hari ini. Moga ianya memberi manfaat kepada semua, insya-Allah. Kalau misalnya kata you all nak Bunga ajar penghasilan dough kari pap pula, so you all kena komen banyak-banyak dekat bawah. Saya nak saya nak belajar dough kari pap Bunga. So kami akan ajar step by step. InsyaAllah itu sahaja untuk kali ini. Kita berjumpa lagi di episod akan datang dengan menu yang berasaskan kulit pasta di segmen Kitchen setiap hari Rabu jam 11 pagi di Facebook Live Aki Show. Assalamualaikum. Kabari kami. Betul nak cari kedai bahan bakery yang lengkap sekarang ni kan. Kalau ada pun, status halal dia macam mana? Selamat ke kalau main beli je? Tapi kalau ada pun, nak cari parking pula susah. Jangan risau lagi Akilah, sebab kita kan ada Aki Bekmat. Aki Bekmat peniaga dia 100% Muslim. InsyaAllah barang-barang yang dia bekalkan halal, selamat. Aki Bekmat terletak di Sungai Kantan, Kajang. Dekat Pekan Kajang tu, biasalah tak sesak, senang, dia punya servis pun baik. Awak tahu tak, dia punya staff semuanya tempatan, semuanya Muslim. Baik, mereka sangat mesra, insyaAllah dapat bantu kita. Assalamualaikum, selamat pagi semua. Kembali lagi dalam Aki Show, dalam studio kita ni Abang Yus. Ya, hari ni kita dalam studio Abang Yus. dengan Abang Yus sekali. Hari ni kita dalam studio balik lah ni. Last week kita dah di kedai. Minggu lepas kita berada di Aki Bekmat dan minggu ni kita kembali semula ke studio Potopik, InsyaAllah. Jadi hari ni di depan kami ni terteranya berbagai jenis gula Abang Yus. Jadi bila kita sebut pasal gula, sangat sinonim dengan masyarakat kita, orang Melayu kita yang suka menggunakan gula dalam masakan. Jadi terpulanglah mungkin dalam masakan harian, mungkin dalam baking, sebab sekarang musim raya kan Abang Yus. Jadi sinonim sangat, setiap resepi wajib ada gula. Ya, sebab tu kita nak cerita pasal gula minggu ni. Minggu lepas kita dah cerita pasal tepung. Betul. Kan? Sebab sinonim minggu lepas cerita pasal tepung dan hari ni pula tadi Bunga tadi ada cerita, ada apa, menguli-nguli sikit kan. Menguli pasta tadi kan. Jadi hari ni Akidemi nak bercerita pula tentang gula. Alright. Jadi bila bercerita tentang gula ya Abang Yus, Abang Yus sendiri dalam penggunaan keto baking Abang Yus dah tentu menggunakan gula, tapi gula yang lain daripada apa yang masyarakat kita gunakan. Sebelum kita cerita lebih lanjut, lebih detail lagi tentang gula yang Abang Yus gunakan, saya nak tunjukkan dululah beberapa, sebenarnya banyak saja jenis gula-gula yang ada di pasaran. Terutamanya gula-gula yang organik, gula putih misalnya, brown sugar misalnya, banyak. Jadi kita cerita satu-satu boleh ke Abang Yus? Boleh, silakan. Okay. Kalau kamera kita boleh tunjukkan kepada penonton dekat sana tu, dekat luar sana tu, gula putih. Jadi gula putih ni Mayus banyak sangat digunakan dalam kegunaan seperti minuman contohnya. Minuman kalau tak ada gula putih tak sah. Ya, betul. Jadi kalau sebagai seorang bakers Abang Yus, gula kasar mereka jarang guna, betul. Mereka lebih kepada gula yang halus lagi.
betul kan? You kena tengok adunan yang nak dibuat lah. Selalunya kek tak boleh lah nak pakai gula yang kasar sangat. kan? Tapi tak boleh juga nak pakai gula yang halus macam icing sugar ni terus untuk buat kek. Okey, sebab gula ni fungsi dia bukan hanyalah sebagai untuk memaniskan adunan. Tapi juga dia penting untuk membantu menaikkan adunan tu juga. Oh, maksudnya kek ke biskut ke dia akan membantu untuk naik. Ya. Baik. Baru saya tahulah. Maknanya bukan sekadar pemanis dalam masakan tu, ianya sebagai ejen untuk menaikkan kek So tu. kalau you buat kek misalnya, you gunakan icing sugar dalam adunan kek tu, kek tu tak akan naik seperti kalau you guna caster sugar misalnya. Sebab tekstur caster sugar tu dengan icing tu adalah berbeza. Icing tu adalah lebih fine, betul? Ya, sangat-sangat halus. Sangat-sangat halus. Dan kalau dia dijadikan adunan, mungkin dia berketul-ketul kan? Tak juga, tapi kek tu tak naik lah. Tak naik lah. Jadi icing sugar ni sesuai untuk buat frosting ataupun icing. Icing hiasan lah. Ya. Baik. Jadi pengguna ataupun bakers di luar sana pasti tahulah apa kegunaan gula putih ni tadi. Terbahagi pada gula kasar, gula caster dan gula icing. Selalunya gula icing ni digunakan untuk hiasan sebagai apa tadi abang cakap ni? Frosting ataupun icing atas kek tu. Jadi untuk hiasan boleh menggunakan icing sugar, manakala untuk adunan mereka banyak menggunakan caster sugar. Betul. Bagaimana pula dengan gula selain daripada gula putih, Bayus? Di depan kami ni ada beberapa jenis gula gula yang selain daripada gula putih. Sebagai contoh gula perang lah, brown sugar. Brown sugar ni kalau ikutkan dia punya tekstur dia lebih kurang jugalah. Saiz dia pun, partikel saiz dia lebih kurang macam caster tadi tu. Banyak juga digunakan dalam adunan kek dan kuih misalnya. Jadi sebenarnya kalau ikut saintifik dia, Abang Yus, kenapa warna ataupun bau dia adalah berbeza dengan gula putih? Adakah dari segi proses? Brown sugar ni asalnya daripada gula putih juga, tapi dia refine it further. Dan dia bercampur dengan sejenis yang kita panggil molasses. Molasses ni daripada gula juga asalnya, tapi dia dah macam hangitkan sikit. Sebab tu dia jadi brown. Dan diproses, dibakar macam tu? Bukan dibakar lah, dia refinekan lagi. Apa maksud refine dari segi bahasa mudah tu? Refine tu diproses lebih lagi lah. Diproses lebih lah. Okey. Maksudnya asal gula perang itu tadi adalah daripada gula putih yang dah di-refine dan seterusnya untuk proses-proses tertentu lah. Begitu juga dengan gula-gula lain seperti macam depan saya ni kita ada golden syrup, Bayus, pemanis sirap ni. Golden syrup ni pun dikatakan proses dia adalah asalnya daripada gula-gula putih dan gula perang ini kan. Kemudian adalah dia punya campuran-campuran tertentu membentuk golden syrup ataupun golden syrup ni. Jadi kalau golden syrup ni, Bang Yus, biasa menjadi pemanis lah. Pemanis dihidangkan dengan pancake. Dekat atas pancake tu mereka tuangkan dan sebagainya. Yang ni jangan masuk dalam adunan kek ya. Jarang ni selalunya sebagai rencah-rencah ni yang kita makan dengan makanan lain lah selalunya. Pemanis lah, tambahan pemanis lah kiranya. Begitu juga dengan madu. Jadi kadang-kadang bila kita sebut tadi Abang Yus, sebelum ni saya ada berbual dengan Abang Yus tentang jenis-jenis gula. Gula ni ada gula yang organik, artificial dan lagi satu apa ya? Natural. Yeah. Jadi adakah sebenarnya madu ni adalah organik ke, natural sugar ke, ataupun macam mana? Honey ni sebenarnya. Tapi ada pendapat, bukan pendapat lah, ada juga fakta yang mengatakan madu ni adalah baik untuk kesihatan. Madu memanglah bagus untuk kesihatan, madu asli tu, sebab madu banyak healing properties kan. Dia juga banyak antiseptic properties dan antibacterial properties dalam madu ni. Cumanya kandungan gulanya juga agak tinggilah dalam honey ni. Jadi honey ni selalunya kita boleh makan untuk for health purposes, ataupun kadang-kadang ramai juga yang menggunakan ni sebagai replacement. Replacement sugar. Replacement kepada gula putih tu tadi lah. So dari segi kesihatan tu sendiri, gula putih dengan gula yang macam yang Abang Yus sebut tadi adalah lebih baik kita gunakan gula yang ini. Tapi honey mungkin tak sesuai untuk semua resepi lah. Betul. Sebab honey dia strong flavour kan, dan bergantung juga daripada mana asalnya madu ni. Madu ni macam-macam jenis lah. Kita ada madu tualang lah. Sekarang ni yang famous madu kelulut ya.
So tak semestinya sesuai untuk digunakan as a one-to-one replacement dengan gula putih. Yeah. So bila kita bercerita pasal gula tadi kan, sebenarnya gula ni apa asal usul gula putih ni tadi? Tumbuhan ataupun artificial? Kalau kat Malaysia ni banyak daripada tebu lah. Tebu lah kan? Tebu lah selalunya. Lagi satu daripada dipanggil sugar beet. Sugar beet ni saya tak pastilah kod Melayu panggil apa, tapi kebanyakannya dibuat daripada tebu. Tebu lah. Jadi untuk produk-produk gula putih ni sangat mass production dia. Jadi senang sangat dapat produk-produk gula seperti di depan anda ni. Berbeza sekali lah dengan gula-gula yang kita jarang-jarang sekali dengar. Seperti yang saya ada di depan saya ni adalah organik, gula-gula organik. Apa sebenarnya beza organic sugar dengan gula yang putih tadi tu? Organik ni simple je. Organik ni depends, macam tepung kita cerita minggu lepas kan, dia bergantung pada cara pemprosesan tu ataupun tumbuhan tu yang ditanam secara organik, maknanya tak menggunakan pesticide, tak menggunakan sebarang chemical. Tu beza organik dengan gula biasa tadi tu lah. Jadi kadang-kadang ada packaging tu dia claim organik. Maksudnya betul lah, mungkin kita pun tak dapat nak semak sejauh mana organik dia. Tapi apa yang dia claim organik tu, itulah sebaik-baiknya lah. Itu yang Bayu sebut tadi, replacement kepada gula putih tu tadi adalah gula-gula organik seperti ini. Jadi macam depan ni kita ada organic brown sugar, molasses sugar dan coconut palm sugar. Maksudnya pelbagai jenis tumbuhan yang boleh hasilkan gula ni kan. Just nak share lah satu fakta. Ni baru 2 minggu lepas kot saya dengar ada satu program di TV. Latest statistik mengatakan bahawa di Malaysia ini 1 daripada 5 dewasa umur 18 tahun ke atas adalah pengidap diabetes. 1 daripada 5. Ya, so itu bermakna 20% daripada adult population kat Malaysia ni ada diabetes, which is agak membimbangkan sebenarnya. Jadi ramai orang sekarang pun dah lebih ramai yang health conscious jaga pengambilan gula, kurangkan pengambilan gula putih misalnya. Jadi kalau kita tak nak guna gula putih ni, kita boleh guna sugar substitute. Sugar substitute ni ataupun pengganti gula ni terdiri daripada beberapa kategori lah ni, okey. Kategori terdekat adalah yang kita panggil brown sugar. Contoh macam yang Anik dah sebut tadilah yang kita ada kat depan ni. Coconut sugar misalnya ataupun palm sugar, molasses. Tapi sugar-sugar yang gula yang berwarna perang ni tak semestinya healthy lah. Okey. Glycemic load dia ataupun glycemic index dia yang lebih sesuai glycemic index lah, mungkin lebih rendah daripada gula putih. Okey, so diproses untuk menjadikan glukos dalam badan tu pada kadar yang lebih perlahan. Tapi at the end of the day, ia masih lagi gula. Okey. Tapi banyak brown sugar ni kita boleh consider as natural sugar replacement lah, seperti juga honey ataupun ada lagi satu dipanggil agave nectar, semua tu, itu semua adalah natural sugar replacement. Okay. Menarik sekali lah. Pengganti gula yang lain selain daripada natural ada juga artificial. Artificial sweetener kita panggil ni. Ini yang selalu terdapat dalam macam Equal ataupun Splenda yang kita selalu letak dalam air tu. Dan lagi satu, artificial sweetener ni banyak dalam zero calorie carbonated drinks. Sekarang ni bila sebut pasal zero calorie ni, kadang-kadang pengeluar-pengeluar ni menggunakan terms zero calorie ni sebagai yang menyihatkan. Saya lihat Abang saya dekat pasaran 7-Eleven ke mana-mana Speedmart ke kan, memang banyak sekali produk-produk top lah, Pepsi, Coca-Cola tu diorang dah kedepankan produk-produk zero calorie ni. Ya, betul. Jadi Abang Yu sendiri sebagai pengamal makanan sihat ni, adakah sebenarnya betul-betul baik untuk kita consume? Zero calorie lah, itu saja, tapi tak ada khasiat yang lain. Okey, banyak minuman air berkarbonat ni yang dalam tin ni, macam Anik cakap lah, ada macam-macam sebenarnya. Kalau you pergi 7-Eleven tu banyak you tengok zero calorie ataupun zero sugar. Memang betul dia orang claim zero calorie and zero sugar, tapi pemanis tu yang dia orang gunakan adalah artificial sweetener. So artificial sweetener ni nama-nama saintifik dia seperti aspartame,
saccharin, sucralose. So kalau you tengok dalam ingredients tu, kalau ada benda-benda ni memang menggunakan artificial sweetener lah. Jadi safe to say, air berkarbonat tu yang mana claim 0 calorie semua tu memang menggunakan artificial sweetener. So artificial sweetener ni dia derive daripada chemical process ya. So in the long run memang tak sihat lah untuk kita ambil. Sekali-sekala kalau terasa macam nak minum carbonated drinks tu boleh, tapi jangan amalkan selalu. Alright? Baik. Jadi berpada-pada sebab saya sendiri pun pernah merasai apa zero calorie carbonated drink tu. Dia rasa dia tak manis lah, tapi rasa carbonated drink dan rasa sikit manis tu adalah dapat replace sugar asal tu. Jadi buat kata Abang Yus, berpada-pada lah. Bukan tak boleh minum, tapi berpada-pada, jaga calorie intake. Apa-apa pun kena jaga kalori intake lah. Betul. Tapi biasanya lazimnya bila cakap pasal kalori intake ni, biasanya makanan bergula ni kalori adalah tinggi, betul? Ya, betul. Apa-apa pun yang dicampur dengan gula kalori tinggi. Tapi berbeza Abang Yus, sebab Abang Yus, saya nak Abang Yus terangkan, ada tak gula yang baik tapi dia 0 kalori? Sugar replacement lah, okay. Tadi kita dah cerita pasal natural sugar replacement, dan kita cerita pasal artificial sugar replacement or artificial sweetener. Dia ada lagi satu kategori yang dipanggil sugar alcohol, ya. Sugar alcohol ni lebih selamat daripada artificial sweetener sebab dia derive daripada tumbuhan. Okay, sugar alcohol ni kalau nak kenal senang je sebab belakang nama dia semua ada all semua ada OL. Alkohol lah. Contohnya macam yang kita ada ni, ini adalah erythritol. So belakang dia kalau you tengok ada TOL, tol tu maknanya dia adalah sugar alkohol ya. Lagi satu xylitol. Xylitol dan erythritol ni sesuai untuk menggantikan gula dalam baking. Sebabnya dia punya tekstur seperti gula putih, seperti caster sugar. Dan replacement boleh dibuat hampir one to one lah. So misalnya satu sudu gula sama dengan satu sudu erythritol misalnya. Ya? Maknanya possible lah kek yang dihidangkan tu adalah kek yang sihat. Boleh? Yang 0 sugar dipanggilkan tadi. Boleh. Dengan cara kita gantikan dengan produk-produk alkohol, gula alkohol ni tadi. Bukan produk alkohol ya. Sugar alkohol. Sugar alkohol. Selain daripada erythritol dan xylitol, kalau you tengok banyak lagi di market ya, dalam seperti kalau you tengok sugarless chocolate ataupun zero sugar chocolate, selalunya dia akan menggunakan maltitol. Maltitol pun sugar alkohol juga. Sorbitol, mannitol, ya, banyaklah nama-nama sugar alkohol ni yang mana ada tol-tol belakang tu. Maknanya dia sugar alkohol. Tapi in the long run, sugar alkohol ni pun tak semestinya baik juga untuk kesihatan. Ramai orang yang ada alahan kalau terlebih ambil banyak, dia jadi macam diarrhea. Diarrhea ataupun angin kembung So tapi antara semua tu kalau ikut keto protokol lah, ketogenic lifestyle punya protokol, hanya 2 saja yang approve, iaitu erythritol dan lagi satu xylitol. Selain daripada tu, kategori keempat sugar replacement ni ini agak baru, dia panggil dietary supplement. Dietary supplement ni memang sesuai untuk orang yang ada penyakit dan memang perlu menggantikan gula seperti orang yang ada diabetes. Alright. Dietary supplement ni, kalau I'm sure ramai orang pernah dengar stevia. Okay. Stevia ni daun sebenarnya, daun stevia tu, dan dia sangat-sangat manis. Stevia ni dia natural sugar replacement, tapi dia juga dietary supplement yang sesuai, sebabnya dia tak mengakibatkan blood glucose kita naik. So bila kita makan tu, dia tak affect kita punya blood glucose dan juga insulin level. Lagi satu, ada sejenis buah yang dinamakan lohanko ataupun monk fruit. Ni buah daripada China lah asal-asalnya. Buah ni pun adalah boleh diekstrakkan pemanis itu menjadikan dietary supplement juga, pemanis juga. Tapi dah banyak juga hybrid sweetener sekarang ni yang healthy. Contohnya Anik bawa hari ni Lakanto. Lakanto ni adalah dietary supplement juga, dan juga dia adalah kombinasi monk fruit lohanko tu dengan erythritol. Okay. So Lakanto ni adalah sweetener yang saya guna Anip untuk keto baking. Yes. Ya. Ini adalah yang paling sesuai.
dia memang one to one replacement dengan sugar. So kalau macam dalam resepi itu perlukan 1 cup of sugar, kita boleh ganti dengan 1 cup of lakanto. Dan lakanto ni rasa dia pun dia tak ada aftertaste. Macam stevia selalunya ada aftertaste. Bila kita dah makan tu kita rasa macam kelat ke pahit kan. Jadi kalau tak sesuai untuk baking lah, selalunya orang guna stevia untuk dalam minuman. Kalau erythritol pula ni, sugar alkohol ni selalunya dia rasa berangin dalam tekak. The aftertaste tu macam mint ni rasa. Sebab tu banyak sugar alkohol digunakan dalam sugar free mint. Kalau gula-gula Gula-gula getah tu kan? gula-gula getah ataupun gula-gula angin orang panggil gula-gula angin, dia orang gantikan sugar tu dengan sugar alkohol. Ya. Jadi begitu banyak sebenarnya produk untuk menggantikan gula yang kita boleh perlahan-perlahan lah kita cuba replace. Sebab saya sendiri ada pengalaman dan saya sendiri sedang mengamalkan produk-produk yang Abang Yus sebutkan tadi. Alhamdulillah dapat nampak banyak perubahan bila saya cuba gantikan dengan gula-gula yang tadi. Sebab saya ni memang penggemar makanan manis. Of course lah, dari segi biskut lah, dari segi keknya. Bukan Anik je, general Malaysia memang pun. tapi saya dah buktikan lah kita sebenarnya boleh untuk mengubah lah gaya hidup kita. Sebab membimbangkan, tadi Abang Yus ada sebut statistik tadi tu 20% daripada dewasa adalah pengidap diabetes. Jadi kalau lebih baiklah kita consume benda-benda yang mungkin mahal sikit lah Abang Yus. Kita laburkan sedikit, mahal tu pun tak apa, asalkan kita tak laburkan duit kita tu kepada kesihatan kita yang di kemudian hari lah. Jadi insya-Allah kita doakan moga usaha Abang Yus sendiri untuk menyedarkan masyarakat kita ni supaya mengamalkan amalan makanan sihat misalnya. Jadi insya-Allah Abang Yus ada nak tambah daripada rumuskan. Abang Yus rumuskanlah tentang gula ni tadi sebenarnya. Okey, time-time ni orang semua sibuk baking raya kan, biskut-biskut dan kek-kek semua tu, jadi kontrol-kontrol lah juga ya kandungan gula. Resepi tu selalu overstate the amount of sugar dalam resepi. Kadang-kadang 150 gram gula ke misalnya, boleh je dikurangkan 120 gram. Kurangkan sikit lah. Kurangkan tak perlu ikut sangat. Betul. Dan lagi satu, nak switch boleh juga dengan buah-buahan misalnya. Tapi hati-hati, buah-buahan kering pun banyak kandungan gula juga. Ya, betul. Apa-apa pun mesti berpada-pada lah Abang Yus. Betul. Apa-apa yang kita makan, mesti lihat kalori dia, lihat asal-usul makanan tu insya-Allah. Jadi rasanya sampai di sini saja kita punya perkongsian yang sangat menarik yang telah Abang Yus sama-sama kongsikan. Banyak sekali ilmu, banyak sekali informasi yang dah kita hadam dalam tempoh 20 minit ni. InsyaAllah. Lepas ni kita nak ada satu mini sesi Abang Yus. Boleh tak kita terus ke sesi tu? InsyaAllah. Jangan ke mana-mana. Jangan ke mana-mana. Jangan scroll bawah lagi. Stay je dekat dalam live kita. InsyaAllah kita akan bersama sekejap saja lagi. Assalamualaikum, hai, saya Akilah. Salah seorang staf di Aki Bakemat, pembekal bahan bekeri. Pernah dengar tak pada kedai yang membekal barangan bekeri yang diragui? Ya perempuan, barang makanan yang masuk dalam perut ni jangan buat main tau. Nak bagi tahu ni, ramai pelanggan kami yang dah datang ke kedai Aki Bakemat. Semua lapisan masyarakat dah mempercayai brand kami. Nak jadi member kami, senang je. Member kad tak perlu lagi. Hanya bagi nombor telefon dan anda terus menjadi member Aki Bakemat. Ada cashback tau setiap kali member membeli di sini. Jangan simpan masalah perempuan lama-lama. Tak perlu risau lagi. Kami sentiasa menjaga status halal di kedai kami Aki Bakemat. Aki Bakemat sedia membantu anda untuk mendapatkan barang-barang bakery yang anda cari. Nak kami delivery pun boleh, nak kami sediakan barang untuk anda pick up sendiri di kedai kami pun boleh. Semuanya jadi serba senang dan mudah untuk anda. Hai, Assalamualaikum semua. Hari ini kita ada mini segmen berkenaan dengan Fitrati Bake. Okey, Fitrati Bake ni adalah yang Abang Yus usahakan dah setahun lebih dah.
kepakaran kami adalah untuk membuat kek-kek yang lebih sihat. Okay? So kek-kek yang kami buat di Fitrati Bake ni kita tak menggunakan gula, kita juga tak menggunakan tepung ya, dan tiada gluten. So kek-kek kami semua adalah low carb, in fact some very low carb, gluten free and completely sugar free. Kadang-kadang ada juga bila kita menggunakan berries tu ataupun buah-buah adalah natural sugar, tapi memang tiada gula putih, tiada gula tambahan yang digunakan. Dalam segmen tadi Abang Yus ada sebut, Abang Yus menggunakan lakanto ya. Lakanto tu adalah a hybrid sweetener yang sesuai untuk digunakan dalam baking, dan dia takkan meningkatkan blood glucose ataupun affect insulin level. Hari ni Abang Yus nak bawa anda semua tengok ke IG Fitrati Bake ya. Kalau boleh tengok di skrin ni, kalau siapa yang belum follow lagi tu, bolehlah follow ya IG Fitrati Bake. Hari ni Abang Yus nak showcasekan kek yang pertama sekali yang kami buat masa mula-mula start Fitrati Bake dulu, iaitu carrot walnut cake. Kita sebenarnya start dengan membuat carrot walnut cupcake. So kita jual carrot walnut cupcake, selepas tu ada permintaan untuk membuat cupcake itu sebagai a full cake. So kita buatkan kek tu juga. So alhamdulillah dah setahun lebih ni masih lagi tinggi demand untuk carrot walnut cupcakes. Kita menggunakan a blend of almond flour dengan coconut flour. Kita menggunakan carrot dalam amount yang tertentu, dan juga sweetener tadi, dan juga walnut ya, roasted walnut. So a combination of the cake, the cream cheese frosting sekali dengan roasted walnut tu rasanya lazat ya. So siapa-siapa yang nak boleh contact Fitrati Bake untuk dapatkan carrot walnut cupcakes ataupun carrot walnut cake. Alright, alhamdulillah. Terima kasih Abang Yus. Hari ini ada mini segmen yang dibawakan ataupun kita bawakan Fitrati Bake, yang satu entiti yang Abang Yus dan pasukan beliau usahakan. Dan masya-Allah, kalau follow IG Fitrati Bake tu, korang pasti akan tengok something lah. So I believe something will catch your eye. Pasal Abang Yus punya order kan Abang Yus Abang Yus punya order yang Abang Yus terima daripada awal buat carrot walnut cake. Carrot walnut cake tu sekarang dah makin meningkat, dan dia punya inovasi dalam kek tu pun dah macam-macam. Itu ada geode cake itu. Ya. Kan? Saya sendiri adalah pelanggan Tu tetap dia. kepada Fitrati Bake ni, sebab saya punya the most favourite sebenarnya adalah Burnt cheesecake. Burnt cheesecake. Dia rasa dia sangat natural lah. Ni mencabar betul kalau berbual time-time. Okay, alhamdulillah. Hari ni Aki Show kita sekali lagi bergabung untuk kita cerita semuanya tentang bahagian besar daripada kita, sebahagian besar daripada hidup kita lah tentang makanan kan. Semua ni kita nak sampaikan semua, insya-Allah apa yang kami usahakan. Dan tadilah macam dalam Kitchen Academy, dan ada mini segmen tadi. Dan sekarang ni kita dalam segmen yang kita suka panggil Aki Shop. Segmen Aki Shop ni kita nak menjual lah. Terang cakap. Minggu lepas kita orang cuba jual oven. Kalau tak oven yang besar tu. Kalau terlepas episod minggu lepas, tolong cari dekat Facebook Aki Bake Mart HQ ataupun di YouTube kan. Ya, betul. So kita dah cuba jual oven. Ada diskaun khas lagi kepada yang menonton dari itu kan. Tapi rugi sikit lah. Belum ada customer yang berminat waktu live tu kan. Kalau tak apa. Kita orang punya tugas hari ni nak sampaikan offer-offer yang menarik daripada Aki Bake Mart. So Nep, hari ni kita nak jual apa ni? Hari ni produk hari ni adalah berkait rapat dengan gula tadi Abang Yus. Sebab produk ni sangat ada demand dia daripada kalangan bakers ataupun pembuat kek ni tadi. Mereka nak menghiaskan kek, atas kek mereka tu dengan hiasan yang printed. Printed gambar. Jadi itu yang Aki Bake Mart sedang buat ataupun memang kita dah lama buat. Ini adalah contoh, kita namakan dia edible image lah. So edible image ni asalnya adalah daripada gula. Gula yang menggunakan ink dia pun daripada gula. Jadi semuanya
adalah 100% daripada makanan, jadi ia boleh dimakan. Okey. Dan insya-Allah semuanya halal, dan kalau dilihat pada ink dan helaian ni sendiri ada logo halal daripada JAKIM, insya-Allah. Dia ada pelbagai design lah abang Irwan, sebab semua design ni kita boleh custom. Kita ada designer kita untuk bantu anda dapatkan apa yang anda mahukan. Oh, masya-Allah. Maksudnya kalau ada gambar muka saya untuk nak Muka abang print. Irwan pun ada di situ. Oh, aku boleh print muka Boleh aku print, benda ni. letak dan makan. Lepas tu foto makan sendiri. Apa masa raikan bila badan bila berat dah turun selepas amalkan keto, masya-Allah. Saya perasan tak Hanif dah berjaya mengurangkan berat badan beliau sebanyak 10 kilo dah. Cuba cerita sikit ni. Secara ringkasnya adalah hasil bimbingan Abang Yu saya ni. Masya-Allah. Sebab saya Muka dah runcing. muka dah nampak. Ada apa namanya? Jawline Jawline dah nampak. Jadi tak ada rahsia pun sebenarnya. Rahsianya adalah kita cuba replacekan makanan bergula ni tadi kepada benda yang lebih baik lah. Abang Yu dah banyak cerita dah. Kalau lihat kepada segmen-segmen sebelum ni, Abang Yu dah banyak sangat cerita. Betul. Ilmu percuma yang kita boleh dapat daripada tu. Tengok yang episod-episod yang lepas, insya-Allah. Tapi hari ni Akil Syaf nak cerita edible image. Selalu ni edible image ni ditaruh atas kek. Atas kek bang. Kan? Selalunya customer happy birthday lah misalnya kan. Kanak-kanak ni, anak-anak kita ni dia suka kartun. Dia nak kartun yang disuka lah. Kadang ada Boy, ada Baby Shark ni kan. Jadi mereka akan order kepada Akib Hikmat. Tim Akib Hikmat kita akan layan dekat WhatsApp dan kita akan cubalah layani permintaan. Baik. Contohnya, saya nak muka anak saya sebelah Baby Shark. Saya nak muka anak saya ni sebelah Boy. Kita boleh buat. Masya-Allah. Kita ada tim designer kita yang Boleh akan bantu. customize lah, Boleh custom. boleh katanya. Macam mana dengan saiz Hanif? Ada saiz tertentu ke paling Okey. besar ke paling Paling kecil besar Bayu, sebab dia muat kepada satu A4. Ni saiz A4 Kita akan berikan full A4 ni dan kita tak siap potong lah. Sebab bila kita siap potong, kita boleh bagi banyak ni je. Bila kita bagi satu A4 ni, kita boleh bagi ekstra sikit. Mungkin ini untuk saiz cupcake. Kadang-kadang ini untuk saiz 7 inci Abang Yus. Okey. Ni untuk kek 7 inci maksimum lah. So lebih daripada tu kita tak boleh buat lah, sebab dia punya saiz maksimum untuk A4. Selain daripada tu, mereka boleh minta lah kadang-kadang atas 7 inci dan bawah ni bolehlah letak nama Happy Birthday Irwan Muhibin misalnya. Oh, insya-Allah. Jadi itu yang specialnya dekat Akib Hikmat, kita boleh tempah edible image ni dengan custom design yang anda nak. Baik. Jadi harganya berapa ni? Kalau siapa-siapa dah sebut tadi kan, pasti ada yang teringin nak buatkan kek untuk saya kan. Happy birthday Irwan Muhibin. So berapa harga dia? Berapa harga dia? Harga yang biasa, harga normalnya adalah RM18 untuk ready made ni lah. Macam ni? Maksud ready made tu adalah apa yang tersedia. Maksudnya tak perlu khidmat design. Faham. Kalau perlukan khidmat design, ada charge RM5 daripada kos asal tu lah. Tak mahal. So kalau Affordable. satu helai ini adalah RM18. Jika anda perlu khidmat design daripada designer kami, anda hanya perlu tambah RM5 untuk kami charge untuk page yang pertama je. Misal kata anda perlu 5 page, kita charge yang RM5 tu dekat page pertama je. Yang dan seterusnya adalah FOC. Masya-Allah. So design fee-nya, upah desainnya sekali je. Sekali je. Masya-Allah. Sebab kami memang keep going untuk print ni benda ni hari-hari, pasal ialah printer tu sendiri perlukan kita print hari-hari supaya ialah dia tak, supaya bentuk dia printed dia cantik. Jadi kita banyaklah customer yang dah tempah kepada kami. Yang dah keep tempah, biasanya Abang Yus pun ada tempah itu, tak silap Ada, saya. Ejen Ali. Ejen Ali. Kadang-kadang peminat bola ni Abang Irwan, kadang-kadang bukannya kanak-kanak, anak-anak kita je yang tempah ni. Kadang-kadang mak bapak dia pun suka bola kan. Ini contohnya lah, kadang si isteri ni dia nak hadiahkan kek untuk suami peminat Manchester United. Masya-Allah. Jadi dihadiahkanlah dengan edible image ni, boleh terus makan. Memang senyum sampai ke telinga. Ya Allah. Semuanya boleh di customize. Di-customize. Kalau tak nak, boleh beli yang off the rack aja kan. Yang apa yang Akib Hikmat dah siap printkan. Okey. So insya-Allah RM18. RM18 untuk satu yang dah siap. Dan kalau nak buat custom, nak customize design,
hanya tambah RM5. Tapi kadang-kadang pelanggan kita ni dia dah siap design. Dia pun ada designer dia. Betul. Jadi sekarang Abang Ridwan banyak sekali aplikasi kat phone kita tu kan. Kita just pepek muka tu, Pilih terus je masuk, gambar apa nak. Pilih je. Oh, maksudnya bagi kalau saya boleh design sendiri, so dalam bentuk apa selalu nak bagi? Bagi dalam bentuk PDF, PDF, JPEG, JPEG. dan bagi kat WhatsApp kita dan kita terus print pada harga RM18 je, tak ada charge apa-apa. Masya-Allah. So kalau dah ada design sendiri, bagi design Terus dan print. dia orang print, tak ada charge, no charge. No charge. So you buy macam seolah-olah beli yang off the rack aje lah. Yes. Masya-Allah. Biasa macam tu lah, kita jarang sekali kita buat ready made ni sebab customer kita ni dia ada dia punya cita rasa dia. Betul. Dia tak berminat apa yang ada dekat rack tu, dia tak berminat. Jadi dia nak dia punya cita rasa. Saya nak print gambar saya. Kadang-kadang dia just selfie kan, selfie biasa dan Apa okey? Kalau cerita je tu apa yang pernah paling pelik sekali yang aku memang pernah kena print di dalam di atas edible image ni. Aduh mak, ai nak cerita pun segan abang. Okey, kalau bukan yang paling pelik, yang second paling pelik. Paling yang pelik, boleh diceritakan. Paling pelik ada customer kita yang berbangsa India ni, dia suka hadiahkan kepada suami dia spot toto. Oh. Saya pelik. Jadi banyak sekali order daripada dia sebenarnya. Magnum apa tu semua kan. Jadi dia suka print bagi hadiah kat suami dia. Gambar apa? Tiket tu lah. Kami Naik tak nombor tu? Naik tak tahu. Kalau tak naik turun. Kan? Kalau tak turun. Itu antara salah satu customer kita yang sangat loyal, yang every week dia ada je order pelik-pelik dia datang. Tapi ada pengajaran kat situ. Jangan ikut yang Toto tu. Tapi ikutlah yang isteri nak meraihkan suami. Ya. Kan? Masya Tapi yang Allah. menarik Abang Ridwan, ada juga golongan datuk-datuk Tan Sri pun ada order. Tapi saya yakin itu mungkin Tan Sri ni tempah kek dekat pembuat kek dan dia tempah kat kita lah biasanya. Adalah golongan famous yang dah pernah order edible dengan kami ni lah. Masya-Allah, masya-Allah. Key point dia is very cheap and customizable. Macam kita nak add our own flavor, our own flair contohnya kan pada kek ataupun cupcake. Selalunya kek dengan cupcake je lah kan. Cupcake pun boleh bayus. Abang Ridwan, ini adalah Apa yang ada lah. apa yang ada surface yang boleh taruh benda ni lah kan. So masya-Allah, RM18 yang off the rack. Kalau nak team Akib Mat design kan, tambah RM5. Kalau ada design sendiri, WhatsApp aja dalam bentuk JPEG ataupun PDF, dia orang boleh berikan no charge. Dia tak perlu resolusi tinggi. Dia WhatsApp image pun dia still dapat macam ni jugalah. Cantik juga. Tapi hari ni saya ada offer lah Abang Ridwan. I baru nak tanya kepada siapa yang menonton hari ini khas untuk para penonton yang menonton live, okey? Kepada yang menonton ataupun customer Akib Mat yang dah biasa order dengan kami, saya ada promo code saya nak bagi untuk anda order untuk dapatkan diskaun RM15 je. Dan promo kodenya bukan Spot Toto, okey? Bukan spot tu. Okay. Ingat baik-baik Promo kod dia adalah Akisho. Akisho. Yeah. Okay, So, dan apa? Cara dia Pengurangan dia? Pengurangan- Kalau dah masuk promo kod tu? RM15 lah Abang Ridwan. Daripada RM18 tu anda boleh dapatkan edible ini pada harga RM15 dengan menggunakan promo kod Akisho. Tu dia. Okey, so anda caranya senang je. Anda biasa WhatsApp dengan kedai kami kan? Boleh WhatsApp ke kedai kami 0164140648 dan anda terterakanlah typekan promo kod Akisho untuk dapatkan diskaun ni lah RM15. Kalau perlukan design RM15 tambah RM5 lah, RM20 je lah. Masya-Allah. Macam tu Luar biasa, edible image, RM18 off the rack. Nak design, nak Akib Mat designkan, tambah RM5. Kalau ada design sendiri, WhatsApp atau WhatsAppkan aja, no charge. Still the printing cost RM18. But untuk yang menonton hari ni, para penonton Akisho hari ni, khusus untuk anda, promo kod Akisho. Kalau nak kongsi dengan kawan, silakanlah. Silakan, boleh boleh forwardkan kita punya live ni kepada kawan-kawan. Yes, boleh sharekan insya-Allah promo kod untuk dapatkan edible image secara discounted RM15. Dekat nak raya ni kau nak letak gambar ketupat lemang atas kek. Boleh. Insya-Allah. Lama tak ni kalau nak print ni? Kita ambil tempoh dalam masa 48 jam ataupun 2 hari lah waktu bekerja. Okey. 2 hari. Okey, masya-Allah. So dan ini sama ada dah siap, sama ada Aki boleh hantar Boleh ataupun dia hantar, orang boleh, datang ambil. boleh post, boleh hantar dan boleh sendiri pick up lah. Masya-Allah. Kadang-kadang Boleh ada di-post ada juga pelanggan kita jauh. Oh. Daripada Gombak sana, kadang dia tak ada masa nak datang, jadi kita terpaksa post menggunakan JNT ataupun post laju lah.
Masya Allah. Aki Shop hari ni luar biasa. Ani bawakan edible image. Dan insyaAllah kita nak check kita punya timing macam mana ni. Okey, so kita mungkin dah terlajak juga, tapi tak apa. Alhamdulillah semuanya dalam niat, dalam usaha untuk kita sama-sama terus mengingatkan antara satu sama lain tentang macam mana kita boleh bersatu, macam mana kita boleh synergize untuk mendatangkan manfaat bukan untuk diri kita saja tapi juga pada umat, insya-Allah. Jadi sekian saja daripada saya, Irwan Muhibin, Saya Hanif Dan Abang Yus. Sekian sahaja daripada kami dari seluruh keluarga besar Aki Show untuk Aki Show episod yang ke-17 hari ini. Terus menyokong Aki Show minggu depan. Mini Aki Show akan terus bersiar secara live insya-Allah bersama-sama dengan Abang Yus dan Hanif insya-Allah. Jadi sekian saja daripada kami. Terima kasih. Selamat meningkatkan ibadah di separuh akhir bulan Ramadan ni insya-Allah. Jumpa lagi di rancangan Aki Show yang akan datang. Okey? Bye. Hai guys, Assalamualaikum. Okey, orang Melaka kini dah ada lubuk baru tau nak cari barang bakery. Nak tahu kat mana? Hati Bakemat lah, baru saja buka di Cawangan Melimau. Kami kedai bahan bakery yang dah 5 tahun membantu para bakers ni mendapatkan bahan-bahan lengkap di Kajang Selangor. Untunglah orang Melimau sebab dah jadi lubuk kedua kami. Ya, dah tentu kami sendiri pemilik bisnes orang Islam, memastikan semua bekalan kami adalah selamat dan halal dan thayyiban. Tanpa was-was langkahlah masuk kedai kami. Macam-macam ada. Barang sejuk sampailah kotak-kotak dan bekas kek tau. Apa tunggu lagi? Gaji pun hari ni dah masuk. Mari ke Bandar Melimau, terus cari kedai kami. Bawalah saudara mara ke, abang-abang, adik-adik, kakak-kakak untuk tengok-tengok keperluan kek bakery di kedai kami ni. Dengar cerita McD pun baru je buka ni. Dah alang-alang ke McD tu, ke belakang sikit, bolehlah datang singgah-singgah di kedai kami di Jalan BMU 2. Jumpa anda di Aki Bakemat Melimau ya.